Maksud Baitul Mal yaitu institusi terulung dalam sejarah Islam dan bertindak sebagai perbendaharaan negara. Dan juga Baitul Mal adalah dikenali sebagai Kementerian Keuangan. Baitul Mal adalah sebuah institusi kerajaan yang memainkan peranan yang besar dalam menyusun dan membangun ekonomi negara sejak zaman Rasulullah SAW. Seterusnya yaitu konsep Baitul Mal. Baitul Mal ini ia tidak terhad kepada penggunaan istilah atau sistem penamaan kepada perbendaharaan atau khazanah keuangan sebuah negara Islam. Konsep Baitul Mal juga ia yang mencakupi sistem fiskal negara dan ekonomi Islam pada keseluruhannya. Konsep Baitul Mal terbagi pada tiga, yaitu yang pertama adalah konsep amanah. Konsep ini telah diikuti secara praktikal oleh Khulafa ar-Rasyidin dan diakui teorinya oleh pemerintahan-pemerintahan terkemudian. Penubuhan Baitul Mal merupakan satu konsep amanah dalam pengurusan keuangan Islam. Harta Baitul Mal mestilah dianggap sebagai harta Allah dan harta umat Islam, bukannya harta perbendaharaan sesuatu kerajaan atau milik raja. Harta Baitul Mal adalah harta amanah Allah yang dimiliki bersamaan oleh umat Islam dan pemerintah bertindak sebagai pemegang amanah yang mempunyai kewajiban membelanjakannya untuk faedah dan urusan kebajikan bersama umat Islam. Konsep yang kedua adalah konsep institusi keuangan. Institusi ini tertakluk kepada prinsip pengharaman riba yang berlaku dalam setiap transaksi, perniagaan atau pertukaran harta-hartanya atau dalam setiap urusan pemberian dan pengambilan pinjaman. Baitul Mal mempunyai kedudukan unik yang dipisahkan dari entiti pemerintah itu sendiri dan juga ianya bukan berbentuk sebagai entiti tubuh atau fizikal seseorang. Untuk mempertahankan kesucian institusi ini, para khalifah awal Islam telah meletakkan beberapa konsep asas bagi menentukan pengendalian dan pengurusan Baitul Mal tetap terpelihara dan sebarang salah laku, salah guna dan juga penyelewengan. Konsep yang terakhir adalah konsep penghematan perbelanjaan, yaitu di mana konsep ini telah meresap dan menjadi sebati dalam masyarakat Islam awal dan membentuk asas kepada setiap tindakan dari mereka dan menentukan setiap reaksi mereka terhadap seorang pemerintah. Terusnya kita pergi kepada perkembangan Baitul Mal di Indonesia, di mana Baitul Mal di Indonesia telah lama wujud tetapi konsep dan pelaksanaannya tidak sama seperti yang diamalkan pada zaman awal pemerintahan Islam. Hanyalah merupakan kumpulan harta amanah, majlis atau jabatan agama Islam negeri dan bukan sebagai perbendaharaan negara. Dan juga kedudukannya yaitu amat terbatas dalam segi harta dan juga sumber hasil. Kemudian satu unit kecil terletak di bawah bidang kuasa perundangan negeri. Struktur pentadbiran Baitul Mal adalah terletak di bawah Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu. Bertanggungjawab tentang perjalanan undang-undang pentadbiran agama Islam termasuk soal harta dan keuangan Baitul Mal di negeri-negeri berkenaan. Selanjutnya kita pergi kepada peranan Baitul Mal dan juga fungsi Baitul Mal. Peranan Baitul Mal terbagi pada 4, yaitu pertama, peranannya adalah membasmi kemiskinan, yaitu membantu pada golongan yang tidak berkemampuan dan menyediakan keperluan-keperluan asas, meningkatkan taraf hidup masyarakat Islam, dan juga yang terakhir adalah menjaga harta yang diwakafkan. Dan yang seterusnya adalah fungsi Baitul Mal Malaysia, yaitu menyelaraskan kutipan dan mengagihkan harta berasaskan syariat Islam. Yang kedua adalah menyalurkan sumber keuangan bagi perbelanjaan kerajaan pusat. Yang ketiga adalah memperkukuhkan angkatan tentera. Dan yang terakhir adalah membantu perkembangan ekonomi Islam. Dari segi skop dan bidang kuasa, Malaysia kini ianya telah disempitkan skop dan bidang kuasanya. Kini telah wujud dua pecahan dalam pentadbiran perbendaharaan negara, yaitu melalui Kementerian Keuangan dan juga Baitul Mal. Baitul Mal kini telah dibentuk sebagai kumpulan amanah majlis dan hanya diletakkan di bawah perbendaharaan negeri sahaja. Berdasarkan jadual 9 Senarai 2 negeri yang memberi kuasa kepada negeri dalam bidang kuasa zakat, fitrah dan Baitul Mal atau hasil agama Islam yang seumpamanya. Dalam Seksyen 81, Seksyen 1, Enakmen Pentadbiran Agama Islam Selangor 2003 menjelaskan tentang penubuhan sebuah perkumpulan wang yang dinamakan sebagai Baitul Mal di Selangor. Manakala Seksyen 81, Seksyen 3 telah seterusnya menyebut tentang bahawa semua wang dan harta Baitul Mal adalah menjadi hak majlis dan terletak hak pada majlis. Walau bagaimanapun, terdapat juga negeri yang mengasingkan tugas Baitul Mal kepada satu perbadanan khusus, antaranya itu di negeri Sabah.
Dalam Seksyen 3, enactment tersebut telah menyebut tentang penubuhan perbadanan Baitul Mal di negeri Sabah. Kebanyakan negeri menyebut Baitul Mal sebagai satu kumpulan wang atau kumpulan wang Baitul Mal, dan ada juga yang menyebut kumpulan wang khairat am. Baitul Mal juga boleh meliputi orang bukan Islam, yaitu non-Muslim. Seksyen 100 Ordinans Sarawak Perbadanan 1984 membolehkan orang bukan Islam untuk mencarum dalam Baitul Mal, dan juga Kaedah Wakaf Johor 1983 yang membolehkan wakaf dibuat oleh orang bukan Islam. Dalam Seksyen 81 Seksyen 4 menjelaskan bahawa segala aset atau kumpulan wang yang terletak hak pada majlis boleh dijual atau dilaburkan. Seksyen 81 Seksyen 5 pula menyebut bahawa majlis dengan keseriusan Sultan boleh melaksanakan peraturan tentang pemungutan, tadbiran dan pembahagian semua harta Baitul Mal. Pertama, Baitul Mal pada zaman Rasulullah SAW. Pada zaman Rasulullah SAW, skop Baitul Mal tidaklah begitu sistematik dan secara meluas. Di mana pada zaman Rasulullah, Baitul Mal merupakan perbendaharaan negara. Perbendaharaan telah dipisahkan daripada eksekutif. Dua orang pegawai perasingan telah dilantik, iaitu gubernur dan pemungut zakat di setiap wilayah taklukan Islam, dan bertanggungjawab secara langsung kepada pentadbiran pusat di Madinah. Sumber kewangan pada zaman Rasulullah SAW pada ketika itu iaitu sumbangan daripada umat Islam. Selain itu, khums, harta fai, harta tebusan perang, hasil pertanian dari Fadak dan Khaybar, jizyah daripada Bani Nadir, kafir Dhimmi, dan harta simpanan dalam perbendaharaan. Kedua, Baitul Mal pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang mana istilah Baitul Mal belum digunakan lagi. Semua pendapatan negara dibelanjakan segera untuk kebajikan umat Islam. Jadi, sumber kewangan yang ada dalam perbendaharaan adalah sedikit. Pada zaman ini, usaha mengembangkan pendapatan negara tidak dapat dilakukan kerana peperangan Ar-Riddah, iaitu golongan yang enggan membayar zakat. Dana yang terkumpul pada zaman ini iaitu 200,000 dirham. Cara agihan sama seperti pada zaman Rasulullah SAW. Pada zaman ini, baki sumber kewangan dalam perbendaharaan negara tinggal hanya sedikit untuk kecemasan saja. Pelantikan Abu Ubaidah adalah sebagai pemegang kunci Baitul Mal ketika itu. Seterusnya, Baitul Mal pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada zaman ini, Baitul Mal ditadbir seperti sebelumnya, dan ada penambahan kepada beberapa peraturan dan kemaskini pentadbiran, iaitu pembaharuan yang dibuat pada Baitul Mal, di mana perluasan senarai penerima ghanimah dan pembahagian khums secara lebih adil, perubahan kadar jizyah dan pungutan zakat ikut perubahan keadaan, percukaian ke atas tanah kharaj dan ush. Seterusnya, penyusulan semula pentadbiran Baitul Mal. Pada zaman ini juga, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyimpan dana Islam di dalam Baitul Mal yang terdiri daripada dua sumber, iaitu pertama sumber prima dan kedua sumber sekunder. Baitul Mal pada zaman Bani Umayyah, di mana institusi Baitul Mal berkembang dengan begitu pesat. Islam telah berjaya meluaskan jajahan takluknya sehingga ke Afrika, Rom dan Konstantinopel. Sumber pendapatan negara yang paling penting pada ketika itu ialah kharaj di samping zakat, ghanimah, fai dan jizyah. Pelaksanaan Baitul Mal pada zaman ini, di mana Baitul Mal telah dijadikan sebagai sebuah daripada institusi penting bagi menyimpan hasil pendapatan negara. Seorang pegawai telah dilantik sebagai wakil khalifah untuk mengurus dan mengendalikan institusi ini. Baki perbelanjaan wilayah-wilayah jajahan takluk kerajaan Bani Umayyah daripada cukai-cukai wilayah tersebut akan dihantar kepada kerajaan pusat untuk disimpan di Baitul Mal. Seterusnya, perkembangan Baitul Mal di zaman Bani Abbasiyah. Pada zaman ini, pusat pemerintahan Islam telah berpindah ke Baghdad, di mana Baghdad ini merupakan sebuah kawasan yang paling strategik dan terpenting bagi urusan perdagangan antara timur dan barat. Kesan daripada perpindahan ini
yang mana menyebabkan pendapatan institusi Baitul Mal telah berkembang berlipat kali ganda. Bermula pada era kemerosatan Baitul Mal apabila berlaku perebutan kuasa politik antara Al-Ma'mun dengan Al-Amin. Institusi Baitul Mal tidak lagi berfungsi dengan baik selepas era Perang Salib kerana berlaku penaklukan kuasa barat ke atas negara Islam. Seterusnya, peranan Baitul Mal semakin sempit dan terhad kepada pengumpulan dan pengagihan wang zakat, fitrah, zakat harta dan wakaf. Ketika zaman kerajaan Abbasiyah, kedudukan kewangan negara di dalam Baitul Mal telah mengalami 3 zaman yang berbeza, iaitu zaman pembinaan, kedua zaman kegemilangan iaitu keemasan, dan zaman kegelapan. Ingin membentangkan tentang cadangan dan saranan institusi Baitul Mal. Setiap pihak atau setiap manusia mempunyai suara, mempunyai hak untuk menyuarakan cadangan dan saranan bagi mempertingkatkan dan penambaikan untuk institusi Baitul Mal. Yang pertama, Baitul Mal hendaklah ditubuhkan oleh undang-undang sebagai sebuah institusi yang berhubung maslahah ummah. Hal ini kerana ia boleh mendakwa pihak yang melakukan penyelewengan, salah gunaan atau pecah amanah. Yang kedua, usaha meningkatkan modal insan. Dengan memiliki sumber, manusia mempunyai kepakaran dan keupayaan yang tinggi terutamanya dari segi mempelbagaikan sumber pendapatan Baitul Mal. Baitul Mal bukan saja dapat terus bergerak ke hadapan, malah menjadi institusi disegani dalam meningkatkan kedudukan sosio-ekonomi umat Islam. Kepakaran pengurusan yang berkesan digabungkan dengan sistem pentadbiran efektif akan mewujudkan ekosistem bersesuaian dalam meningkatkan kedudukan sebuah organisasi. Dengan terlaksananya pengurusan cekap, secara tidak langsung, objektif ditetapkan dapat dicapai dengan lebih mudah. Yang ketiga, penerokan terhadap sumber baharu Baitul Mal perlu dipergiatkan. Memastikan dana Baitul Mal terus berkembang dan mampu menjadi pemangkin pembangunan sosioekonomi ummah. Baitul Mal seharusnya mewujudkan pelan komprehensif dalam merangka strategi penjanaan sumber Baitul Mal negeri melalui pendekatan strategi lautan biru, iaitu Blue Ocean Strategy, yang kini menjadi salah satu institusi yang teras dalam usaha pembangunan negara. Yang keempat, agian lebih adil dan saksama. Firman Allah SWT yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Surah Al-Ra'd ayat 11. Pelbagai pihak perlu berusaha mencari landasan sesuai untuk melontar serta merumuskan idea yang jitu dan bernas dalam menambah baik fungsi, struktur, perundangan, sumber dana serta meneroka produk baharu yang dapat menjana hasil pendapatan Baitul Mal untuk pengagihan lebih adil dan saksama. Yang terakhir, 6 resolusi Konvensyen Baitul Mal Kebangsaan 2015. Yang pertama, transformasi Baitul Mal perlu dilaksana dengan menyusun semula struktur Majlis Agama Islam Negeri dan struktur Baitul Mal dari sudut perundangan dan struktur organisasi. Yang kedua, kecekapan sumber manusia di Baitul Mal juga hendaklah diperkasakan dengan menggunakan khidmat pegawai perkhidmatan guna sama yang dibekalkan oleh Kerajaan Persekutuan bagi memperkukuhkan organisasi Baitul Mal. Yang ketiga, kajian pelan transformasi Baitul Mal dari segi struktur dan perundangan perlu dilaksanakan oleh Jauhar bersama pakar dan penyelidik tempatan yang arif dalam bidang muamalat, perundangan dan sebagainya. Sementara dana kajian boleh dibiayai oleh MAIN dan Kerajaan Persekutuan. Yang keempat, transformasi pemikiran atau perubahan minda pentadbir dan pengurus Baitul Mal diperlukan untuk memperkasakan Baitul Mal supaya tidak terikat dengan keterbatasan setia ada seperti perundangan dan sumber kewangan. Yang kelima, prosedur operasi standard iaitu SOP berkaitan pentadbiran dan pengurusan Baitul Mal perlu diwujudkan secara berkesan. Yang terakhir, transformasi pengurusan harta Baitul Mal dengan meneroka sumber baru yang wujud dalam pasaran kewangan Islam dan sumber selain daripada hasil agama. Kepada orang ramai yang berhasrat menyumbang cadangan idea atau saranan boleh menghantar memorandum ke alamat berikut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.